Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Harap semua bersedia. Kita akan masuk kepada bab yang ketiga, Application of Integration. Saya Puan Zunuraini binti Ismail akan menjadi awak punya instructor untuk topik yang ketiga, share dengan Madam Hidayah. Saya akan ambil yang first 3.1 application of definite integral. Okay, definite integral yang mana bawah topik ni kita akan tengok area lah. Sama ada area under one curve ataupun two curve. Dan untuk 3.2 subtopik yang kedua, Madam Hidayah akan sambung yang melibatkan application of definite integral in economic and business lah. Kita ada dua sahaja subtopik untuk tajuk ni. Alright, so kita akan mula sekarang. Saya mengharapkan apa yang akan saya sampaikan nanti boleh difahami dan berguna untuk kita semualah. Okay, untuk application of definite integral, subtopik yang pertama, area under one curve dulu kita tengok. Okay, kita ada one curve and two curve, tapi kita tengok dulu untuk one curve. Objektif kita hari ini nak cari area area of the region under a curve and find the area of the region between two curve jika sempat. Alright, untuk area between one curve ataupun line and the x-axis, nanti kita akan tengok juga untuk y-axis lah. Dua-dua kita akan cover sama ada pada paksi x ataupun pada paksi y. So kita tengok dulu area under one curve dengan paksi x. Okay. Sebelum ni kita dah tengok definite integral. Bila kita integrate, alright. Bila you integrate, biasanya nak cari luas lah. Daripada A sampai B, integration between A and B, function fx awak. Respect to x, kat sini you akan integrate fx. Okay, you akan dapat lah. Dan bila you ganti A dan B, maksudnya kat situ you akan ganti FB dululah. Tolakkan dengan FA. So kita akan dapatlah kat sini area. Biasanya dalam unit fasa 2. Ini yang sebelum ni. Bawah topik yang kedua untuk definite integral. Bila you integrate daripada satu nilai ke satu nilai. Okey, sebenarnya kita mendapat luas di bawah graf. Katakan ini curve kita. Awak integrate dari nilai A sampai nilai B. Maksudnya kita dapat kawasan ini. Okay, itu in general. So kita nak apply lah. Bila curve yang diberi ni, ini curve ni. Curve fx awak. Curve kita boleh macam-macam. Boleh straight line, boleh constant, boleh quadratic, boleh cubic and so on lah. Semua function yang kita dah belajar sebelum ni. Okay, so kita tengok contoh yang pertama. Contoh yang pertama minta you find the area between the curve. Function yang diberi kepada kita adalah x square. And dia sebut kat situ x-axis between. Dia dah bagi dah nilai pada x awak 0 and 2. Okay. Sebelum saya selesaikan contoh yang pertama, saya ada sedikit guideline untuk kita solve soalan
untuk kita solve soalan area. Okay. So guideline kita adalah first, walaupun tidak diminta dalam soalan, saya nak you biasakan, biasakan sketch dia punya graf. Sketch kita punya graf. Apa function yang dia bagi tu? Sketch je, bukan kita nak lukis tu cantik-cantik, tak ada. Kalau kuadratik senyum, just bentuk senyum. Nak tahu je kawasan yang kita nak cari tu kat mana. Okay, so kalau boleh, dapat je soalan area, you sketch dia punya graph. Step yang kedua, guideline yang kedua, you dapatkan dia punya limits integration tu. Nilai A, nilai B. Okay, kalau tidak diberi dalam soalan. Find value of integration kita. Maksudnya you nak cari A tu berapa, B tu apa. Kalau contoh yang pertama yang kita nak solve sekejap lagi, dia dah bagi dah. X tu nilai apa, Y tu nilai apa, B tu nilai apa. A dan B. 0 dan 2. Okay, find the value of integration. Nilai ni saya panggil dia limits. Awak nak integrate dari mana sampai ke mana. Alright, step yang ketiga, sebab you dah ada dah dia punya gambaran kawasan mana yang you nak integrate, you solve lah. Solve macam biasa, means you integrate and then ganti nilai. Ini sebagai integrate dan sub value lah. Sub value AB kita. Okay, ini guideline dia. Tak kira lah soalan tu minta ke tak. Lebih baik kita ikut 3 step tu. Ada soalan, dia memang minta pun you sketch graph ni dan ada markah. Kalau dia tak minta, means dia tak ada markah lah untuk guideline kita saja. Okay, kita masuk kepada contoh yang pertama. First example tadi, okay, guideline saya kata nak sketch graph. Soalan tak minta pun, soalan hanya nak luas di bawah curve kuadratik senyum awak dengan x-axis pada nilai 0 sampai 2. Okey, saya kata tadi nak sketch kan. So simple je graf kuadratik. Okey, graf kuadratik yang biasa. So x squared means senyum yang passing origin lah. Ini graf fx kita untuk x squared. Okey, dia dah mention dah kat situ. Kita nak integrate curve awak ni x kuasa 2, okey. X-axis yang inilah between 0 kat sini, and then let's say lah kat sini adalah 2. Okay, itu yang dia bagi. Find the area between the curve x squared and x-axis between x equals 0 and x equal 2. So kalau ikut guideline tadi, kita dah sketch graf kuadratik x squared. You dah ada dah nilai AB. Okay, A kita 0, B kita 2. Means kat situ yang you nak cari sekarang adalah kawasan ini. Saya gelapkan dia. Saya lorek Ini kawasan yang kita nak cari. Okey. Ini kawasan yang kita nak cari. A kita lah area kat situ. So kita dah boleh solve lah. Means to find out area untuk first example, saya letak A as a area. You akan integrate. Ini dah step yang ketiga. 0 until 2. Function fx kita adalah x square respect to x. Ini yang kita nak solve. Okey, itu dah masuk step yang ketiga dah. Solve macam biasa. So saya integrate dahulu x square. Bila kita integrate, kita akan dapat x cube over 3. Okey, tak perlu ada plus c lah sebab kita definite integral. Kita nak ganti terus nilai. Okey, so kita ganti. Means kat situ you akan ganti untuk 2 x kita adalah 2 kuasa 3 per 3. Kita nak tolakkan dengan bila you ganti x tu kosong. Walaupun dia kosong, tetap kita kena tunjuk gantian dia.
Okey, ambil calculator, tekan kalkulator awak. So, kita akan dapat nilai lah. Okey. So, yang kat depan tu 2/3, kita akan dapat 8/3, tolak kosong. So, saya kekalkan dalam 8/3 lah. Unit kuasa dia. Unit square. So, itu hasil dia. Untuk contoh yang pertama. Okey, application of definite integral yang melibatkan one curve, okey, dengan x-axis. Kita tengok contoh yang kedua. Okey, for the second example ni soalan DIY sebenarnya you dah boleh solve sendiri. Tadi dia graf senyum x squared, sekarang kita graf masam negatif x squared plus 2. So curve kita adalah graf masam dengan dengan x-axis. Kalau you tengok kat situ dia sebut lagi x-axis between and the x-axis between y-axis. Dia sebut juga y-axis and then x equal to. So nanti saya akan highlight benda yang dia sebut tu. So saya nak follow guideline yang saya bagi tadi. First guideline saya adalah sketch graph. Boleh sketch graf kuadratik masam kan? Just sketching untuk graf masam sahaja. Graf masam. So tak perlu cantik-cantik pun. Negatif x squared plus 2. So bila x awak kosong dia akan sentuh 2. Ni kat sini dia sentuh. Graf masam. So kononnya itu tengok tak cantik dah. Itu adalah bentuk graf kita. Okay. So bila saya letak nilai kat sini adalah, tapi soalan tak mention pun kan. Tapi tak ada masalah kalau you nak letak nilai kat situ adalah negatif punca 2 lah. Kat sini positif punca 2. Okay, soalan nak curve awak. Ini curve kita. Negatif x kuasa 2 tambah 2. Okay, dengan nilai kat sini 2 lah. X-axis, ini adalah x-axis. Y-axis, dia sebut y-axis. And x equal to. Okay, x equal to. Kat sini adalah punca 2. Punca 2 1 point something. So, kalau 2 kat belakang lagi lah. Saya kena panjangkan lagi. Katakan kat sini 2. 2 Maksudnya saya kena panjangkan lagi saya punya curve ni. Menyentuh 2. Okay. Lebih kurang begitulah. Okay, ini x sama dengan 2. Ini curve kita. So, mana kawasan yang tertutup? Tertutup. Okay. X-axis. Y-axis. Curve kita sehingga x sama dengan 2. So, kalau you tengok kat situ, kawasan yang tertutup ada 2 kawasan lah. 1. Dan ini 1 lagi. Okay. Ini, katakan ini area A. Ini area B. 2 kawasan yang tertutup. Kenapa saya tak ambil sebelah ni Kenapa saya tak ambil kat situ? Dia tak mention pun x0. Okay, dia tak mention x0. So, saya tolak sebelah kiri, saya hanya ambil sebelah kanan sahaja. Tertutup di sebelah kanan sahaja. So, ini sahajalah. Saya nak tambah x kosong sehingga x2. Okay, x kosong dan x2. So, kawasan yang saya lorek warna purple sahaja. Okay, kita dah solve untuk guideline yang 1 dan 2. Kita dah ada graph. Kita dah ada limits untuk kita integrate. Maksudnya kat situ, yang kita nak integrate dari kosong sampai kat sini tadi nilai dia set 2. Hilang dah nilai set 2. Dan daripada set 2 sampai 2. 3 nilai ni. Untuk step yang
kedua tu. Nilai A, nilai B, kemudian ini juga akan jadi A, ini akan jadi B. So, 3 nilai tu. Sebab kita dah bahagikan kepada A. Kawasan A kita integrate kawasan sampai punca kuasa 2, dan untuk B, kita akan integrate punca kuasa 2 sampai 2. Okey, so saya nak pergi ke guideline step yang ketiga. Saya nak solve sekarang. Untuk cari kawasan A, saya akan integrate daripada kosong sehingga ke punca 2. Functions kita tetap sama. Masih lagi curve kita negatif x squared plus 2 respect to dx. Selesai macam biasalah. Okey. Integrate negatif x kuasa 2, kita akan dapat negatif x kuasa 3 per 3. Tambah integrate 2, dapat 2x. Okey, untuk kes ni kita akan ganti kosong sehingga ke punca 2. Ganti macam biasa. You akan ada kat situ. Negatif punca kuasa 2, kuasa 3 bahagi 3. Tambah 2 punca 2 tolak dengan negatif kosong kuasa 3 per 3 tambah 2 darab kosong. Oh, ni satu lagi bracket. Banyak bracket tu. Ambil kalkulator, tekan kalkulator, kita akan dapatlah nilai dia. Okey. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau saya ganti tu saya dapat berapa 4 punca 2 per 3 negatif 83. Ni kalau saya ganti, kita akan dapat negatif punca kuasa 2, kuasa 3. So, punca kuasa 8 lah kan? Mana ni saya ni? Sekejap Okey, saya hold dulu nilai tu. Saya nak cari B. Saya nak masukkan serentak je nilai dia. Okey, untuk cari B, sama kes macam tadi. Saya buat kat sini boleh? B kita dapat daripada you integrate dari punca 2 sampai ke 2. Function kita kat sini masih lagi sama. Negatif x squared plus 2 dx. Means kita akan dapat hasil yang sama. Negatif x cubed over 3 plus 2x. Tapi gantian kita dari punca 2 sampai 2. Dan kalau kita ganti, okey, bila you ganti kat situ, negatif 2 kuasa 3 per 3 tambah 2. Okey, kita akan tolakkan dengan kita nak ganti punca 2. You dah ganti dah punca 2 kat depan ni. Kan? Sebab bila ganti kosong kat belakang tu, you akan dapat kosong. So, kita akan dapat nilai yang punca 2 you ganti ni. Okey? Tolakkan dengan, kalau saya letak nilai A kat sini, ada problem ke? Tak pun kita ganti je, bukan susah pun. Mana dah? Negatif punca 2 kuasa 3 per 3 tambah dengan 2 darab punca 2. Tak nampak dah saya punya bracket. Okey. Kat sini adalah punca 2. Tutup. Okey, kita dah ganti dah.
Ganti 2 tolak ganti punca 2. Okey. Kita nak combine sebenarnya. Kita nak combine kat situ sebab luas keseluruhan untuk soalan kita, katakan dia adalah area C, kita dapat daripada luas A tambah luas B. Okey. So luas A tadi, saya tak tekan lagi calculator, dia adalah negatif punca 2 kuasa 3 bahagikan dengan 3 tambah 2 punca 2. Ini adalah luas A sebab tolak kosong kat belakang tu. Okey, tolak kosong je. Tambahkan dengan luas B. Luas B pun saya belum ganti lagi tadi. Negatif 2 kuasa 3 per 3 tambah 2 darab 2 tolak. Okey, ini 1, ini ganti 2 dengan ganti negatif. Muat ketak ni. Negatif, saya panjangkan lagi, sorry Negatif punca 2 kuasa 3 per 3 tambah 2 punca 2. So, tutup kurungan yang ni. Okey. Besar sikit kurungan dia. So, hasil kita akan dapat kat sini kalau you tengok negatif jumpa negatif dah jadi 2 dah. Okey, so bila kita tekan calculator, serentak kita tekan, kita akan dapat kat situ, saya bagi dalam perpuluhan 2.4379 kot. Alright. Nanti you all boleh check, kalau silap nanti mention dekat lecturer tutor. Okey, so saya ulang untuk contoh yang kedua. Agak panjang jalan kerja kita sebab daripada guideline, bila kita sketch graph, kita dapat dua kawasan. Kawasan A dan kawasan B. Bila kita solve kawasan A dan kita solve kawasan B, kita combine A tambah B kat situ, jawapan akhir saya 2.4379. So kalau salah nanti tolong bagi tahu. Okey, itu untuk contoh yang kedua yang melibatkan area under one curve dan paksi X. Okey. Ada lagi contoh kat bawah. Contoh yang ketiga, simple sahaja. Find area between curve kita 2x, x-axis, between x0 and x equal 4. Soalan kita sekarang daripada mana ke mana, limit integration kita dah diberi. So, kita tak ada masalah sangatlah sebenarnya. Okay, direct je. Ada soalan you kena cari limit integration step yang kedua. So, saya follow guideline. Step yang pertama, kita sketch graph. Kita ada kat situ 2x. Bila x kosong, y kosong. Bila x1, y2. So, dia akan passing kita punya origin lah. X kosong, y kosong, x2, y4, x1, y2. Okay, ini adalah fx kita. Soalan nak kat situ. Okay, soalan nak area between paksi, garis 2x. Okay, paksi origin tu between x kosong, x4 dan x-axis. Ini x-axis. X kosong kat sini. Let's say x equal 4 tu kat sini. So, area yang kita nak cari inilah. Yang ni senang lah nak compare dengan contoh 1 dengan 2 tadi. Okay, so ini area yang kita nak cari.
So for this one dia direct. A kita dapat daripada ini dah step yang ketiga, you integrate 0 sampai 4. Fx awak adalah 2x. So kita integrate macam biasa, 2x integrate dapatlah 2x kuasa 2 per 2. So saya salin dululah. 2x kuasa 2 per 2 yang kita nak ganti 04. Bila you simplify, kita ganti untuk x square. X kuasa 2. Ganti nilai lah. 4 kuasa 2 tolak 0 kuasa 2. Dapatlah kat sini 4 darab 2. 4 kuasa 2 adalah 16. Okay? Simple je yang tu. Alright. So habis untuk area between x between one curve tapi pada x axis. So kita nak tengok area between one curve juga tapi melibatkan y axis. Okay, bagi yang melibatkan y axis, satu saya termis ke atas. Untuk paksi X juga samalah sebenarnya. Bila kita cari luas paksi X ni, kalaulah graf awak macam ni. Ini kawasan dia positif. Tapi ni kawasan dia negatif. Tapi tetap luas sentiasa positif. So yang ni nanti kita akan moduluskan dia lah. Kalau jawapan kita tu dapat negatif, kita akan moduluskan dia. Let's say awak dah cari dah luas A ni. Bila last kali dapat negatif 2 unit square. So kita kena positifkan dia lah. Means luas kena sentiasa positif. Itu maksud dia. Sama kes kalau dia pada paksi Y. Kalau dia berada di sebelah kanan, kawasan tu adalah positif. Di sebelah kiri, kawasan tu negatif. Tapi sebabkan dia luas, so kita kena letak modulus depan nilai tu nanti. At the end, tak apa letak, tak ada masalah. Kira-kira dapatlah luas B kita kat situ, negatif 3. So terus letak tanda modulus. So letak balik lah, dia mesti positif unit. Kuasa 2 kalau unit. Okay. So itu maksud dia untuk gambar rajah ni tertakluk juga untuk paksi Y. Okay, kalau tadi kita integrate, you integrate luas tu, function fx awak ni respect to dx terhadap x. So untuk y, okay, untuk y bila kita cari dia punya luas, kita akan integrate dia menggunakan fy lah terhadap dy. Variable mesti sama. Kalau x mesti dx, kalau y mesti dy. Sebab tu dalam substitution method bab yang kedua, bila you integrate dalam sebutan u tu, okay, fu mesti du. Variable ni mesti sama dengan kita nak integrate tu terhadap apa. Okay, so saya pergi ke contoh yang pertama untuk cari luas yang melibatkan y-axis. Find the area of the region enclosed by function kita kat situ y equal. Cantik dah y as a subject. Sebab kalau nak solve terhadap dy, integrate terhadap dy, function kita mesti y as a subject lah. X as a subject. Ini fx. Standard biasa ni. Y adalah fx kita. Kalau kita nak integrate terhadap y, mesti x as a subject. Kalau nak integrate terhadap y. Kalau kita nak integrate terhadap x, mesti y as a subject lah. Baru kita boleh integrate terhadap x. Sebab ni dalam ni nanti dia punya variable adalah y. Dalam y as a subject, variable-nya adalah x. So, y mesti dengan y mesti dengan y, x mesti dengan x. Okay, so balik kepada contoh. Find the area of the region enclosed by fx kita to set x and y axis between
Line kita y equal 1 dan y equal 2. Dia dah bagi dah nilai y. Okey, dia dah bagi dah limit integration kita. Step yang kedua tu kita dah ada. So, sekarang ni kita nak sketch. Kalau ikut saya punya guideline, mesti sketch graph. Macam mana bentuk graf y sama dengan 2 punca x. Ingat lagi graf bagi set. Graf set. Depan set awak tu positif. Okey, dalam set mesti positif. So, domain kita kat situ adalah greater 0. So, starting point kita tambah kosong kat belakang. So, kosong-kosong lah. Starting point awak kosong-kosong. Domain awak greater equal 0. So, ini graf kita punya 2 set x. Okey, ini adalah y sama dengan 2 punca x. Dia nak you integrate between. Okay, so saya guna highlight yang lain. Dia nak di antara y-axis. Ini y-axis. Curve kita set 2 punca x. Bila y sama dengan 1 kat sini, y kosong. Katakan kat sini adalah y sama dengan 1. Dan ke atas ni y sama dengan 2. Maksudnya kat situ, dia nak kawasan ini je lah. Kawasan tertutup di antara y-axis, y1 curve dan y2. Kawasan ini yang dia nak kita cari luas dia. Okay. So, kita dah melepasi step yang pertama dan step yang kedua. Memandangkan kita nak integrate nilai x, nilai yang kita nak guna nanti adalah nilai y. Means you akan integrate respect to y. Bila nak integrate respect to y, awak dah ada dah nilai 1 dengan 2. So, function kat sini mesti dalam sebutan y lah. Bila mesti dalam sebutan y, curve yang dia bagi, y sama dengan 2 punca x, kita kena jadikan x as a subject. So, bila x as a subject, you akan ada kat situ y per 2, punca kuasa 2 pindah akan jadi kuasa, ambil yang positif lah. Okay, bila you jadikan x as a subject. So, pindah 2, dia akan jadi y per 2. Pindah punca kuasa, dia akan jadi kuasa. Tapi kita anggap yang positif lah. So, ini function yang kita nak integrate lah. So, kita boleh cari macam biasa lah sekarang. Okay, so yang kita nak solve, katalah ini adalah area A kita. Kita akan solve A, area kita nak integrate daripada 1 sampai 2. Function kita sekarang dah jadi y per 2 kuasa 2. dy. Kita integrate macam biasa je lah. Y maksudnya kat sini you nak integrate 1 sampai 2. Y kuasa 2 per 4. 2 kuasa 2 tu dia adalah 4. Kalau you keluarkan 1 per 2, 1 per 4. Keluarkan y over 4 yang kita nak integrate adalah y kuasa 2 je lah. Sekejap saya nak padankan yang ni. So, saya nak keluarkan 1 over 4. Saya hanya nak integrate 1 sampai 2 ni. Fungsinya adalah y kuasa 2 terhadap y. So, saya solve macam biasa. Saya akan ada 1 over 4. Integrate y kuasa 2 dapat y kuasa 3 per 3. Ganti 1 sampai 2. Kita problem dengan nombor nisbah ni. So, saya keluarkan 3. Dia akan jadi 1 per 12. Yang kita nak ganti nanti y kuasa 3 sahaja. So, ganti mesti tunjuk. Tunjuk gantian bila y awak 2. Maksudnya 2 kuasa 3 tolak bila y kita 1.
ambil kalkulator 1/12, 203, 8. 8 tolak 1, 7. So 7/12 lah. Unit kuasa 2. Okey. Dia sama kes saja. Kalau terhadap x axis tadi, kita integrate terhadap x. Kalau y axis ni, kita integrate terhadap y. Okey. Itu contoh yang pertama untuk paksi y. Saya teruskan lagi. Soalan yang kedua terhadap paksi y. Okey, yang ni dia dah step yang pertama, dia dah sketch untuk kita. Diberi graf untuk y equal x cube, graf kubik. Calculate the area. Okey, yang kita nak cari sekarang luas bagi shaded region. Dia tak shade pun, saya shade lah. Saya rasa dia nak kat sini ni. Sebab cantik dah dia buat tu. Kita ada dua kawasan jugalah. Sebab contoh untuk paksi X tadi pun, kita cari untuk dua kawasan. So, itu shaded region kita. Dia dah lari dah tu. So, nilai negatif 1 ni ada kat sini sebenarnya. Kosong ni ada kat sini. 1 ni sebenarnya duduk sini. Kita ada kawasan A, ini kawasan A. Ini kawasan B lah. So, kita nak cari luas A dan luas B tu. Below the graph X cube awak. So, kita ada 3 nilai pada paksi Y tu. Negatif 1, 0. 0 ke 1. Kalau ikutkan kita punya konsep, bahagian atas tu, A kita tu, kita akan dapat positif luas dia. Tapi B awak akan dapat negatif. So, kita kena positifkan dia. Kalau you tolak nanti, you akan dapat 0. Okay? 0 luas ni maksudnya pada satu titik dah. Pada dot point sahaja. So, kalau tengok kepada kawasan tu kita ada kan? So, dia takkan dapat 0. Untuk step 1 dan step 2 kita dah ada. Saya terus pergi ke step yang ketiga. Saya cari luas A dulu. So, luas A tu sebenarnya kita integrate daripada 0 hingga ke 1 lah. Ingat 0 dan 1 nilai Y. Function yang kita ada Y sama dengan X kuasa 3. So, kita kena ubah dululah. Kita kena jadikan X as a subject. So, bila X as a subject, kita akan ada kat situ X sama dengan punca kuasa 3 lah. Punca kuasa 3. Kuasa 3 pindah dia jadi punca kuasa. Tapi tak cantik macam tu. So, jadikan dia Y power of 1/3. Senang kita nak integrate. Okay, so yang kita nak integrate sekarang adalah Y power of 1/3 dy. Ini luas untuk A. Integrate macam biasa. Y kuasa 1/3 adalah Y kuasa 1/3 tambah 1. 1/3 tambah 1. 4/3 rak. 3 tambah 1 jadi 4. So, 4/3 bahagi dengan 4/3 dari 0 sampai 1. Okey. So, kalau kita ikutkan kat situ, kita akan dapat, simplify dulu. Macam mana dah? So, dia akan jadi 3/4 lah. Yang kita nak ganti untuk Y kuasa 4/3. 0, 1. So, saya ganti 1 dulu. 3/4 ni akan kekal ni. Ganti 1, kita ada 1 kuasa 4/3. 1 bila kuasa apa pun nilainya adalah 1. Tolak dengan 0. Kuasa 4/3 pun samalah. Awak akan dapat 0 tu. So, kat sini, yang ni sebab nilai dia senang, saya boleh terus ambil lah. Untuk sebab 1 kuasa 4/3 adalah 1 tolak 0. Darab dengan 3/4. So, kat depan ni, A kita dapat 3/4 unit kuasa 2. Itu luas A. Kemudian saya nak cari luas B.
Luas B juga sama, kita akan integrate. Kalau you tengok dari nilai paling kecil dia -1 sampailah kosong. So kita akan integrate daripada -1 sampai kosong. Function kita tetap sama. Y kuasa 1/3. Kalau kita tengok kepada konsep, sepatutnya kita akan dapat negatif. Tapi saya tak nak letak lagi tanda modulus. At the end baru saya nak letak. Sebab luas sentiasa positif. So, saya akan letak tanda modulus tu di bawah nanti. Saya integrate dulu. Integrate kita akan dapat macam tadi juga. You akan dapat Y kuasa berapa dah? 4/3 bahagikan dengan 4/3. Okey, yang kita nak ganti -1 sampai kosong. So, bila kita simplify, sebenarnya kita nak solve untuk 3/4. Y kuasa 4/3, nak ganti kosong, nak ganti -1. So, bila kita ganti macam biasa, 3/4 kekal, saya ganti kosong. So, kosong kuasa 4/3 tolak ganti -1 kuasa 4/3. Ni kat sini ni. Kalau you tengok, you akan dapat negatif. 3/4 negatif, positif. -1 kuasa 4/3. You akan dapat -1. Tekan kalkulator, tekan -1. So, kita kena letak confuse dah saya. Saya tengah nak ganti -1 kuasa 4/3 tu. Dia akan dapat -1. Negatif jumpa negatif, kita akan dapat positif. So, kat sini pun kita dapat 3/4 unit kuasa 2. In case kalau you dapat negatif, you kena letak tanda modulus lah. Ada buku dia terus letak siap-siap tanda modulus tu kat atas. Okey. Tanda modulus ni kat sini. Tak kisahlah. Tapi kalau tengok kat bawah tu kosong tolak dengan tolak, dia akan jadi positif juga. Darab dengan 3/4, ia akan dapat positif. So, luas bagi soalan ni, okey, luas bagi Y sama dengan X kuasa 3 di antara -1 sampai 1 tu. So, luas C kita adalah combination luas A tambah luas B. So, dia adalah 3/4 tambah 3/4. So, you akan dapat kat situ 3 tambah 3, 6. So, boleh kecil kan? Kecil dah. So, dia adalah sama dengan 3/2. So, ini jawapan akhir kita lah. Alright. Setakat ini, kita dah tengok 3 contoh untuk area bagi one curve dengan x-axis, 2 contoh untuk area one curve dengan y-axis. Okay, so saya stop dulu kat sini. Untuk next, saya akan bersiaran lagi untuk area between two curve. Semoga nota yang saya share ini memberi manfaat untuk kita lah. So, terima kasih semua. Saya stop kat sini. Kita jumpa lagi. Bye-bye.